Hai, Assalamualaikum. Saya Zul dari Komponen DIY Malaysia. Hari ini saya akan tunjukkan cara untuk DIY auto feeder system untuk beri makanan kepada ternakan kita. Dan tujuan saya buat auto feeder lah supaya semasa balik ke kampung, nak balik bercuti hari raya ni, ikan saya takkan kelaparan. Untuk cara nak buat DIY auto feeder ni, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan step by step, satu persatu, macam mana cara kita nak buat. Untuk kontainer ataupun tempat untuk kita masukkan makanan ikan nanti, saya akan gunakan pipe PVC. Kat sini kita gunakan pipe PVC 100mm sebagai kontainer. Ni kita ada reducer daripada 100mm kepada 50mm. Kemudian end cap 100mm dan pipe PVC 100mm. Dan panjang pipe ni bergantung pada berapa besar tuan-tuan nak buat kontainer ni. Lagi panjang, lagi banyaklah makanan yang kita boleh simpan. Ni saya buat ada dua saiz, 10 inci dan juga panjang 6 inci. Kita pasangkan dulu bahagian kontainer. Untuk kontainer kita perlukan pipe PVC 50mm, panjang 3 inci setengah. Kita masukkan dekat reducer ni. Kemudian lagi satu reducer daripada 50mm kepada 20mm. Ikan tu pun masih kecil lagi, makanan pun tak banyak. Jadi saya akan gunakan dulu yang 6 inci ni. Ini dah kelebihan kalau kita DIY ni, sebab kita boleh ubah saiz ini mengikut keperluan. Kalau ikan dah makin besar, makanan pun dah makin besar dan perlukan makanan yang lebih banyak, kita boleh gunakan pipe yang lebih besar ataupun lebih panjang. Ataupun kalau tuan-tuan nak lagi besar, tuan-tuan cari reducer yang lebih besar daripada 100mm kepada 200 ataupun 180mm. Jadi tabung ataupun kontainer ni akan jadi lebih besar. Untuk ni saya akan gunakan dulu yang 6 inci. Okey, dah siap bahagian kontainer. Kalau guna pipe yang 6 inci ni pun saya rasa dah cukup besar lah ni. Rasanya kalau setakat pellet starter 2 kilo pun boleh masuk, sebab kita akan isi sampai ke bahagian bawah ni. Kemudian untuk mechanical part ataupun bahagian yang akan bantu kita untuk keluarkan makanan daripada kontainer ni masuk ke dalam kita punya tangki ternakan. Dekat sini saya gunakan pipe PVC juga. Yang ni kita gunakan semuanya saiz 20mm. Pipe yang 20mm kita akan pasangkan dekat bahagian bawah ni. Dan konsep ni adalah gravity feed. Bila kita dah isi makanan dekat dalam ni, makanan akan jatuh ke bawah sampai ke bahagian ni. Dan sekarang ni kita perlukan lagi satu cara untuk tolak makanan yang jatuh dekat bawah ni untuk keluar dekat sini. Dan untuk kita tolak makanan keluar dekat sini, saya akan gunakan mata drill ni. Ni adalah mata drill untuk kayu saiz 20mm. Dia akan duduk dekat dalam ni, dia akan berpusing dan dia akan tolak makanan keluar ikut sini. Sebagai demo, saya akan buka bahagian ni. Saya akan tunjuk kepada tuan-tuan macam mana dia berfungsi. Sebagai demo macam mana cara benda ni berfungsi. Ni kita ada makanan ikan dan ni pipe PVC 20mm tadi. Ni saya letakkan reducer sebagai demo. Kemudian drill tadi, mata drill akan duduk dekat dalam ni. Kita masukkan sikit makanan. Okey, bila mata drill ni berpusing, dia akan tolak makanan keluar pada bahagian depan ni. Dan untuk pusingkan mata drill ni, kita akan gunakan DC motor. Untuk DC motor tu kita akan kontrol dengan menggunakan timer. Kita boleh set berapa kali kita nak on dan berapa lama kita nak on. Dekat sini kita boleh nampak makanan dah mula jatuh bila kita pusingkan kita punya mata drill ni. Inilah konsep yang kita buat untuk DIY auto feeder ni. Cuma nanti untuk pusingkan mata drill kita akan gunakan DC motor. Untuk motor kita akan gunakan DC worm drive motor. Motor ni 12 volt dan RPM dia cuma 18 RPM. Maksudnya dalam masa seminit dia cuma akan pusing sebanyak 18 kali saja. Low RPM tapi high torque. Kalau ikutkan spek motor ni, dia boleh angkat beban seberat 25 kg. Tadi kalau tuan-tuan tengok saya pusing dengan tangan, tersangkut-sangkut. Tapi kalau kita pusingkan dengan motor ni, tak ada masalah sebab motor ni lagi kuat pada tangan kita yang pusing. Jadi kalau makanan tersumbat pun, tersangkut dalam ni pun, makanan akan keluar juga. Sebagai demo, saya akan sambungkan motor ni kepada bateri 12 volt sebab saya nak tunjuk kepada tuan-tuan macam mana rupanya macam mana kelajuan motor 18 RPM ataupun 18 revolution per minute. Saya akan sambungkan kepada bateri. Inilah contoh kelajuan 18 RPM. Jadi sekarang ni kita perlukan cara untuk kita mount kita punya DC motor ni pada auto feeder. Jadi saya akan gunakan T ni sebagai casing ataupun tempat untuk kita mount kita punya motor ni. Ini adalah T, sebelah sini 50mm, 50mm dan kat sini adalah 20mm. Dan motor ni akan duduk dekat dalam ni. Macam ni. Okey, bahagian ni agak terlalu panjang. Saya akan potong sikit. Saya akan potong sini dan juga bahagian atas. Okey, sebelum nak potong ni, saya nak cuba untuk buat bahagian ni pada T ni supaya flat. Nanti kita boleh tebuk lubang untuk kita mountkan kita punya motor. Jadi saya akan panaskan pipe ataupun T ni dengan menggunakan heat gun. Kemudian kita akan bentuk supaya bahagian ni jadi flat ataupun sama.
T kita tadi dah siap, bahagian ni dah flat, sini masih lagi bulat, jadi kita boleh sambungkan pipe ni untuk cover supaya air tak masuk kena motor. Jadi sekarang dah bolehlah kita mountkan motor kita dekat dalam ni. Kita akan letakkan macam ni. So bila dah flat, bolehlah kita tebuk lubang dan kita pasangkan skru untuk dekatkan motor. Cuma untuk potong nanti saya rasa saya akan cuma potong bahagian ni saja. Bahagian ni saya akan biarkan dulu. Sebenarnya nak potong tadi sebelah sini, tapi saya rasa tak payah potong lah sebelah sini, cuma nak potong sebelah sini je. Dah siap potong T ni. Okey, sekarang ni untuk kita sambungkan kita punya drill bit ni ataupun mata drill kayu ni pada kita punya motor ni, kita akan gunakan shaft coupling. Ni shaft coupling. Okey, shaft pada motor ni 6mm dan saiz pada kita punya mata drill ni adalah 10mm. Jadi kita perlukan shaft coupling daripada 6mm kepada 10mm. Jadi kita akan pasangkan shaft coupling ni pada motor dulu. Jadi sebelah sini 6mm kita pasangkan pada motor. Kemudian kita lock dengan menggunakan Allen key. Kemudian barulah kita boleh agak dekat mana kedudukan lubang yang kita nak tebuk kat sini untuk kita mountkan kita punya motor ni. Okey, inilah gambaran kedudukan motor ni dekat dalam pipe ni, dalam T ni. So kita akan tebuk lubang lah, tapi kena agak-agak lah lubang, kedudukan lubang ni kat mana. Kemudian kita akan skrukan. Okey, dah siap. Tadi saya dah tebuk lubang dan saya pasangkan skru. Skru ni daripada atas sampailah ke motor di bawah ni. Dia ni dah kukuh, dah solid, tak akan jatuh lagi dah. Kita nak ketatkan lagi. Kemudian bolehlah kita pasangkan kita punya drill bit ni pada kita punya shaft coupling ni. Cuma nak tebuk lubang tadi susah sikit lah, kena agak-agak je. Okey, kita pasangkan drill bit. Dan kita kunci ketat-ketat. Sekarang kita perlukan pipe 20mm. Panjang pipe ni tadi lebih kurang 21.4 inci ataupun kurang sikit pada 6 cm. Cuma bahagian ni kena ketuk sikit lah bagi rapat. Dan pastikan tegak. Pada bahagian ni kalau kita takut tercabut, kita boleh gunakan gam PVC. Tapi buat masa ni saya tak nak gam dulu. Kemudian bolehlah kita sambungkan pada T tadi. Ini bahagian atas. Okey. Kita cuba sambungkan pada bateri. Kita tengok motor pusing ataupun tak. Kita takut tersangkut. Okey, berpusing, tak ada masalah. Untuk bahagian atas ni, untuk kita cover supaya motor ni tak kena air, saya akan pasangkan pipe 50mm dan juga end cap untuk cover. Inilah gambaran kita punya auto feeder ni. Kita cuba pasangkan pada kontainer ni. Okey, macam ni. Jadi sekarang ni nak kena buat support lah ataupun frame menggunakan kayu untuk pegang ataupun untuk support kita punya auto feeder ni. Untuk support pada bahagian bawah dan juga tepi ni lah supaya tak terbalik. Saya akan gunakan kayu je. Sebelum tu kita test dulu. Kita nak cuba masukkan pellet. Okey, pellet dah turun ke bawah. Cuma untuk polariti ni kita kena terbalikkan negatif ke positif dan positif ke negatif. Sebab kalau kita ikut polariti, motor ni akan terbalik dan makanan tak akan keluar. Sebab DC motor ni kalau kita terbalikkan polariti, motor pun akan dia punya arah pusingan motor pun akan terbalik. Okey, dah mula keluar.
Okay, makanan dah start keluar banyak. Tadi masa mula saja dia lambat sikit, tapi bila dia dah mula keluar, dah ada dekat dalam pipe ni, dia akan keluar dengan banyak lah. Ok, saya nak stopkan dulu kita punya auto feeder ni sebab saya nak tengok berapa banyak makanan yang boleh keluar selama 30 saat. Cuba hidupkan selama 30 saat. Okey, ini contoh 30 saat. Kita cuba pula selama seminit. Okey, ini seminit. Okey, inilah dia gambaran struktur kayu yang sempat saya nak buat. Ni sebabnya dah rasa malam ni nak balik kampung. Tok Wan mudah call bila nak balik. So, ni projek, orang kata apa, projek sementara lah. Lepas raya nanti dah balik ke sini, saya akan buat balik kita punya auto feeder ni. Kita akan perkemaskan apa yang tak kemas. Dan kita akan tengok apa kelemahan yang ada pada auto feeder ni. Kita akan perbaikilah. Dan untuk sambungan ni, okey, macam saya cakap tadi, untuk sambungan motor ni kita kena terbalikkan positif kepada negatif dan negatif kepada positif. Maksudnya dekat timer ni, timer yang kita gunakan untuk kita onkan motor ni secara automatik ni, kita kena terbalikkan polariti. Yang negatif sambung kepada positif, yang positif sambung kepada negatif. Yang lain tu untuk cara nak pasang timer ni, tuan-tuan boleh tengok link video sebelum ni. Sebab ni timer yang sama saya gunakan untuk control pump. Jadi cara untuk gunakan timer ni, nak set timer ni, tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Sekarang saya akan cuba pasangkan dulu bateri. Saya nak test lagi sekali. Dan untuk tuan-tuan dapatkan peralatan yang saya gunakan untuk projek kali ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah, dekat video description. Saya akan letakkan link untuk tuan-tuan beli motor, kita punya timer dan juga drill bit yang dekat dalam ni, termasuk dengan kita punya shaft coupling. So semua tuan-tuan boleh tengok dekat bawah, dekat video description. Saya akan letakkan link. Dan peralatan ni semua tuan-tuan boleh beli dekat Shopee je. Okey, dah mula keluar. Sebab tadi saya dah keluarkan semua pellet, kemudian baru saya masukkan balik. Tadi saya try tadi, saya rasa dekat 2 kilo pellet untuk starter ni boleh masuk dalam kita punya auto feeder ni. Tapi tak ada masalah, kalau kita nak besarkan lagi, kita boleh gunakan reducer, sambungkan pada pipe yang lebih besar. Ataupun kalau kita attach kita punya auto feeder ni pada tong yang lebih besar, contoh macam tong cat ataupun tong drum pun tak ada masalah. Cuma kalau kita nak bagi dia keluar lebih banyak, kita gunakan pipe yang lebih besar dekat bawah lah. Dan kita gunakan mata drill yang lebih besar. Saya rasa struktur yang ada pun boleh lah untuk sementara je. Selepas raya kita buat balik. Dan untuk kedudukan auto feeder ni, auto feeder saya akan letakkan dekat atas tangki ni. Dan sekarang ni penutup tangki ni saya dah pasang dekat atas ni. Saya pasangkan tank connector. Kemudian saya letakkan pipe PVC 15mm sebagai tiang untuk bumbung ni. Jadi dekat bawah ni dah tak ada masalah hujan. Jadi saya perlu letak kayu ataupun besi dekat atas ni melintang. Kemudian auto feeder ni saya akan tambah lagi sekeping papan dekat bawah. Kemudian saya akan letakkan dekat dalam ni. Jadi tak kena hujan lah. Dan untuk power source, sebab kita perlukan DC 12 volt. Jadi saya akan sambungkan kepada sistem kuasa solar. Ataupun kalau tak ada sistem kuasa solar, tuan-tuan boleh gunakan bateri ni. Bateri ni pun boleh bertahan lama sebab benda ni bukanlah sentiasa running. Dan untuk timer ni gunakan bateri berasingan. Cuma bateri ni kita akan guna masa kita punya motor ni running saja. Jadi saya rasa setakat seminggu tak ada masalah, bateri ni masih boleh bertahan. Tapi lebih baiklah kalau ada sistem kuasa solar, kita boleh sambungkan pada sistem kuasa solar. Okey, nampaknya setakat ni saja yang dapat saya sharekan dalam video kali ini. Dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.